masa dulu kita kerja macam kan. Macam semua orang tahu, saya cat jalan, tarik kereta. Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni kita ada special guest untuk diinterview seorang bintang. Hari ni kita ada Hairul Azrin. Apa khabar bro? Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Sihat. Korang sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu dah bersuara. Seorang lagi kita ada Inobi. Dia menemani saya lah untuk sesi interview ni. Inobi Kita nak borak. Jangan lupa juga channel YouTube Inobi Trio. Dia penyanyi. Dia ni penyanyi. Like dan juga subscribe, betul? Ya betul subscribe. bro, ya betul. Okay. So saya tak biasa. Okay, apa ni? Kita terus kepada soalan lah. Kita bagi soalan yang suam-suam kuku dulu lah. Projek terbaru bro. Okay, saya baru je habis syuting filem The Assistant. Arahan Adrian Teh dan production Act 2 Production. So saya mengambil masa lebih kurang hampir 5 bulan untuk saya menghabiskan syuting itu, sebab saya training lebih kurang 3 bulan dan 40 hari. Ya, training 3 bulan daripada bulan 12 hari itu. So syuting lebih kurang 40 hari. So lebih kurang 5 bulan lah. Sebab 3 bulan tu untuk 3 bulan tu untuk training apa? Martial art dengan buat badan. Macam saya selalunya daripada Pascal lah. Daripada Pascal saya akan buat badan dan saya akan training, sebab kita nak tahu apa benda taktikal, apa benda yang diperlukan untuk sebuah filem. Macam Pascal, saya kena tunjukkan saya ni sangat terror pakai senjata. So saya fokus pada taktikal QB dan juga macam mana pegang senjata sebagai orang yang pro. So saya train benda tu. Macam Wira, saya kena train bahagian fighting. Dan untuk filem The Assistant ni, benda yang sama juga saya buat macam filem Wira. Saya punya rutin bangun pagi biasa dengan family. Lepas tu pukul 9 saya akan pergi training dengan T-Benji. Itu fitness training. Okay. Daripada pukul 10 sampai pukul 12. So 9 pagi saya keluar rumah, breakfast, pukul 10 saya sampai pukul 12 habis. Lepas tu ambil anak 12.30, pukul 2 sambung balik, choreograph fight. So itu je untuk training production sediakan. Tetapi saya selalu diminta ataupun saya selalu cakap dengan director, kalau saya buat cerita action, at least saya nak buat badan. Sebab saya nak sebab bagi saya benda tu, sebab saya ada tengok filem-filem luar, filem-filem jiran kita kan, fighter ni tapi badan tak cantik. Kita tengok filem-filem biasa kita dari seberang kita kan, semua fighter memang cantik koreograf, tapi bila buka baju macam fighter ke dia ni? So dalam fikiran orang biasa macam saya. Dan kalau kita tengok cerita-cerita Hollywood, kita tengok Captain America, badan semua solid, Thor badan solid, so kita rasa macam ini hero. Tapi macam orang cakap benda tu, kita Malaysia badan kita memang macam ni. Sebab tu kita kena letakkan satu level yang kalau kita perasan macam Pascal saya buat badan juga. Sebab orang selalu cakap, kita punya tentera badan tak tough pun. Itu yang betul yang jadi. Tetapi macam kalau kita tengok luar, badan macam The Rock tu tak layak jadi tentera. Takkan fitnya. Takkan larat. Melainkan dia kuat angkat berat. Tapi dia tak pelarat untuk buat endurance training apa semua. Saya cakap saya. Sebab saya tahu macam mana training benda ni semua. So tetapi kita tengok The Rock pelakon G.I. Joe ke apa ke, macam wow, hebatnya tentera US ni. Kita punya mindset tengok benda yang cantik, yang padu. So itu yang saya buat dalam Pascal. Kenapa saya kena buat badan besar, supaya orang nampak macam tentera kita padu punya. Itu nak buatkan orang percaya. Sama juga macam assistant ni, saya macam tetapi saya tukar sikit badan. Macam assistant Wira, mungkin saya solid, body fat saya kurang semua. Tapi untuk assistant saya just buat badan just nice, supaya macam dia ni ada badan juga. So itu benda-benda yang saya selalu ubah. Kenapa assistant perlu lebih kurus lagi? Kenapa? Bagi saya setiap karakter bukan adalah orang yang sama. Sebab karakter macam dalam The Assistant, saya sebagai Feroz, saya bukannya sebagai Hassan Munas Wira. Hassan Munas, cara dia macam ini. Dia seorang yang tak nak deal dengan benda ni, dia hanya tahu apa benda yang nak buat. Macam si Feroz ni watak dia lain. Watak yang
mungkin korang tak pernah tengok saya buat Kalau boleh PNC dululah, nanti at least korang yang tahu dulu kan. Ya. Dapat eksklusif kan. Yang buat badan tu maknanya memang bukan demand director lah, memang Hairul sendiri. Okay. Director contoh macam Wira memang saya tak plan buat badan, tapi saya selalu cakap dengan director, bro, tak nak ke buat badan? Tak nak ke? Sebab kita orang tengok satu filem, filem yang ada artis tu dia buat badan, gila-gila punya buat badan, tetapi dalam filem tu scene dia tak nampak pun, dia bukan badan, nampak sikit saja. So macam sayangnya kau training macam ni so tak payahlah kot Wira. Tapi saya cakap dengan director, tak boleh bro, baik kita buat, tak apa biar lu. Tapi tiba-tiba lah last minute director minta, okay Rol, kalau you betul-betul fighter, I nak you buat badan, boleh tak? Saya tinggal lagi berapa hari, berapa bulan je masa tu, last minute masa Wira. So alhamdulillah dapat. Tapi rip tu nasib lah. Jadi macam assistant ni saya cakap, tak bro, macam mana pun saya nak buat badan tu. Jadi ke tak jadi, biar saya buat badan. Buka baju ke tak, saya tak kisah. At least saya tahu saya tengah fit untuk cerita ni. Dia membantu kan? Macam untuk buat badan ni, untuk kita tengok di visual dia nampak cantik tau dalam kamera. Yalah, dia nampak convincing lah. Mencantikkan scene tu. Macam filem kan? Macam saya cakap tadi, yalah. Badan saya kurus je. Badan saya sangat kurus. Tapi macam saya cakap tadi, kalau kita tengok filem Hollywood, kita percaya yang dia ni kuat. Macam The Rock kalau tumbak lah. Kalau tumbuk kat tumbak. Dia tumbuk memang sekali pergi padu. Padahal berapa banyak rigging orang tarik belakang. So benda tu meyakinkan. Macam saya kalau kata Arman tu badan tak cantik ataupun Hassan tu badan tak cantik, dia ni bukan power lah. Dia ni budak biasa lembik kan. Setuju. Contoh macam saya tengok cerita apa yang Jepun baru ni, Kenshi Samurai X tu. Kenshi, yalah cerita samurai tu yang ada X kat pipi tu. Yes, okay. Saya tengok hero dia, saya tak yakin. Tapi movement dia saya yakin. Dia bila dia fight dia. Movement dia cantik, power. Tapi kalau dia berdiri diam aja memang macam kurus, macam lembik je kan. Benda saya, kalau tidak kan Wira badan saya lebih kurang macam tu. Saya tak nak. Saya macam, kalau macam ni tak nampak hero lah. Tak Hassan lah. Tak Hassan lah. Tak Hassan macam. Bukan tak Hassan. Sama apa yang saya fikir. Apa? Tak Hassan lah. Tak Hassan lah. Bro. Untuk sedikit ni lah, sedikit pencerahan. Ampun pencerahan. Aku ada tau masa scene dekat Bukit Beruntung tau. Oh jadi apa? Itulah kan. Aku watak tempelan je. Itu yang sesuai. Tapi suara aku dengar lah. Aku bangga lah kat situ kan. Tapi kalau awak perasan, masa saya dekat set, masa saya fight, setiap kali cut, saya jarang minum air, saya jarang penat sebab saya dah cukup training. Kalau awak ada kat set, awak tahu apa yang saya buat situ. Ada tahu. Tapi dia punya fighting dia boleh tahan lah. Dia punya cakap apa? Laju kot. Memang stamina kena tinggi tu. Itu memang natural speed masa filem tu tak ada laju kan Tapi memang dalam laju filem mesti dia akan edit juga sikit. Tapi kalau yang dah pernah tengok dekat set, dia tahu saya punya speed. Laju. Sebab aku pernah cakap dengan kau Bob, aku tengok laju betul dia orang fight tu. Macam aku tu lah. Kalau tersilap timing tu, boleh terkena muka tu. Okey, kita move kepada soalan seterusnya. Banyak lagi ni. Banyak lagi. Baru satu soalan tadi tu. Okey, macam mana mula Hairul dulu stuntman kan? Macam mana boleh terjebak masuk ke stuntman tu? Masa dulu kita kerja macam-macam kan. Macam semua orang tahu, saya cat jalan, tarik kereta. Tarik kereta? Pam minyak. Tarik kereta? Saya callman lu. Okey. Saya budak. Abang saya muka jambu orang takut ke? Takut. Dia beli jambu tu lah. Dia belanja jambu dia kan. Okey bagilah adik. Ini dah membuktikan orang muka jambu macam kita ni boleh jadi gangster. Tapi saya tak gangster lah. Okey, lepas tu? Sorry kacau. So, itu dulu punya cerita kan. So lepas pada tu macam saya tengok filem Ombak masa tu. Okey. Saya macam letak satu harapan, kenapa Malaysia tak ada fighter?
kenapa Malaysia Yes, tak betul. ada orang macam Tony Jaa? Kenapa? Saya harapkan siapa pelakon yang saya nampak buat cerita action sikit. Dia ni ikut. Masa tu saya tak berlakon lagi. Dia ni ikut. Okay. Dia ni boleh pergi jauh ni. Contoh masa tu kan. Ni saya Sam ni. So macam banyak benda kan. Saya Sam salah seorang idola saya juga. So lepas pada tu saya tengok macam mana kan nak jadi fighter macam ni. Kenapa Malaysia tak ada? Lepas tu saya buat saya dapat offer dengan Fauzin Nawawi. So Fauzin Nawawi pun saudara saya juga, belah Perak, Mata Remis. Okay. So dia macam kau ikut abang lah buat stunt kan. Boleh bang. So saya ikut. Saya buat filem drama Mak Idham masa tu. Waka Niang Rapik. Saya jadi Blue Man. Saya jadi pakai baju bolos saja dinding itu, tahu tak? Okay. Pasal nak buat CGI ya? Yes. Masa tu tak tahu lah tu CGI. Saya tahu kena rigging kat pokok ke. Masa tu macam-macam lah kejadian. Saya dekat atas pokok pukul 3 pagi. Lepas tu masa kat situ juga tiba-tiba saya dah lama kat atas pokok. Tiba-tiba director kata okay rap. Saya tak shoot ke ni? Rupanya dia kata nampak something. Nampak something kat atas pokok juga. Nampak something. So terus rap. Dia tak beritahu saya. Kalau beritahu dah terjun lah. Pokok yang sama. Pokok yang sama tu. Pokok yang lain. Sebab dia kat monitor. Dia tengok kat monitor, nampak ada benda bukan lah. Tapi saya kat tempat yang sebelah sini. Yang paling sakit saya masa buat Niang Rapik tu, saya antara orang yang boleh panjat tali guna tangan saja tau, tanpa guna kaki. Power. So kita akan baling kabel ke atas sampai pakai dahan, nak kata dahan, saya akan baling. So saya akan naik, saya akan ikat dekat dahan tu supaya nak cantung rigging kan, nak terbang hantu-hantu ni. So pokok tu agak tinggi lah, satu tingkat lebih lah. So tak sampai. So saya naik, saya pegang dahan pertama, dahan kedua. Masa dahan ketiga tu saya terpegang sarang tebuan tanah. Aduh. Yeah. Pecah. Saya pakai sweater macam ni lah. Saya bag ada sweater ni, saya terus belah tangan, saya tutup. Tepi bang, saya nak terjun. Jangan, patah kaki. Tepi, tangan. Saya turun slow bro. Saya turun. Terus apa? Turun sesuai. Tak ada terjun lah. Saya tak terjun lah sebab jangan. Yalah. Tapi masa tengah nak slow tu kena gigit. Lepas tu, sejak pada itulah saya fobia tebuan. Sebab tu kalau fear factor ada tebuan, saya takut. Ada tak Tebuan masa tu? tanah kot. Tak ada. Saya tak boleh dengar saya fobia sampai sekarang. Pasal kes tu kan. Sebab tu saya Bukan kaleng-kaleng tebuan tu. Tebuan tanah tu. Tebuan tanah. Tapi tak banyak kena sebab saya ada sweater, saya tutup. Nasib baiklah ada body tu. Uish. Gigil lah. So daripada situ saya start buat stunt. Lepas tu ada juga 2-3 orang masa tu orang-orang lama kan yang cakap, kau ni boleh berlakon ni cakap kan. Saya kalau berlakon saya tak nak cerita cinta. Kalau boleh masa tu poyo padahal tak nak berlakon masa tu. Bukan tak nak berlakon lah, macam tak payahlah. Lepas tu bila sebab saya cakap saya nak jadi hero action. Masa tu pun macam-macam jadi tu. Saya sebagai stuntman, saya datang pergi ada satu set tu Production Malaysia. Datang saya dengan partner saya seorang, budak Fauzin Nawawi juga, Amir. So kita orang datang, okay bang, siapa nak kena koreograf ni? Scene macam mana kan? Kejap kami tengah tunggu stuntman ni. Kami stuntman. Masa tu saya kurus keding. Tak sama percaya. Hero Jepun tu. Badan saya macam tu. Lepas tu orang kata, tak, kami tunggu stuntman. Lepas tu telefon. Oji, mana budak kau Oji? Ada 2 orang kurus tu. Punya kita orang. So itu permulaan. Lepas tu panjang lah. Sampailah saya dapat, lepas tu saya masuk ada satu company tu selama setahun. Saya sign kontrak. Lepas tu saya keluar saya dapat Gila-Gila Remaja, Hantu Kapcai. Lepas tu saya survive sendiri. Gila-Gila Remaja tu first film eh? Tak, first film saya Keramat. Keramat. Metro Wave Cerita Metro Wave ya, Keramat. Dengan senario Pocut. Rela. Ada juga. Jadi Rela ada Rela tu. Kurus dia. Serius tak? Rela tau. Dulu Rela, lepas tu Pascal. Daripada Dia Rela. ada Dah upgrade improvement. lah, dah upgrade. Okay, kata benda yang betul-betul
first kali trigger Hairul Azrin untuk nak jadi action star? Apa yang betul-betul first kali? Sebab saya tengok Ombak. Ombak tadi tu lah. Ombak. Sebelum tu memang tak ada lah. Sebelum tu Jackie Chan, saya rasa semua orang akan ada impian yang sama nak jadi macam Jackie Chan. Tetapi Ombak tu membuatkan masa tu saya level dah lepas sekolah dengan tak ada duit. Okay, kalau aku jadi macam Tony Jaa ni kan mesti padu kan. So itu antara batu loncatan yang saya macam pegang. Aku nak jadi macam ni. Tapi macam mana nak masuk industri pun tak boleh. Saya dengar orang kata jadi, kalau kau jadi kru, pegang kabel semua, memula masa situ ke, buat extra. Saya pergi jadi extra. Saya jadi extra tak lama kot. Tak sampai setahun macam tu. Lepas tu boleh saya jadi stuntman. Muka boleh jual kan? Masuk extra tu macam harap-harap panggil lah. Baik-baik dengan director. Director, saya berseni ke? Kau sana je lah. Jangan dapat. Tak ada sama tu. Bob, sorry aku nak mencelah. Tadi Hairul cakap dia ada choreograph tadi kan. Dia ada mention Jackie Chan, macam Jackie Chan nampak dia ada buat choreograph sekali kan. Macam Hairul boleh buat choreograph sekali untuk fighting scene? Okay, kalau kita macam choreograph kan saya satu tim. Bukan tim saya, tim siapa choreograph. Daripada choreograph tu saya selalu akan bagi idea yang macam mana nak cantikkan. Kebanyakan Bana Wira walaupun Abang Yayan choreograph, tetapi banyak dalam itu saya choreograph sebab diorang tak ada langsung kaki. Diorang tak ada langsung macam pergerakan yang saya selesa. Dan kalau kata untuk nak koreograf, saya tak ada masalah untuk nak koreograf. Dan saya lebih suka tengok idea orang sebab saya suka combine kan. Lepas tu cuba untuk saya kadang-kadang macam saya suka main kaki. Tetapi mungkin orang ni tak suka main kaki, dia ni suka main tangan. Tetapi yang macam dia ni suka main flip. Padahal flip tu tak logik. Yalah. Kita kena combine kan, bagikan kenapa nak logikkan benda-benda ni. Itu yang saya lebih suka daripada saya rasa saya seorang yang bagus. Faham? So Hairul minat main kaki tu pasal apa? Saya tahu pasal memang background taekwondo, betul? Of course. Ada lain tak selain pada taekwondo? Saya dulu kalau ikutkan bahasa kasarnya, ya kita orang tahu kan, saya callman, confirm ada gelanggang, confirm ada benda-benda silat semua. Ada. Lepas tu silat ada lah? Ada. Tetapi macam silat bertarung lah. Okay. Tempuh. Silat gayung ke saya tak ada tu. Belt sampai apa taekwondo sampai habis lah? Sampai habis lah. Sensei lah. Tapi antara silat dengan taekwondo memang minat lebih pada taekwondo ke macam mana? Sebab silat saya belajar lepas pada saya sekolah. Macam taekwondo saya belajar daripada umur saya jajah 2. Lama dah. Besar dengan taekwondo. Silat kemudian. Silat kemudian. So ada gaduh-gaduh lah masa jadi callman. Throwback pula kan. Nanti saya fikirkan. Akan lah. Saya muka baik kot. Okey lah. Sama muka. Kita rahsiakan. Muka sama. Itu Samsul muntah kan. Muka sama cute. Ni Hairul dah muntah. Si Inovi interview Samsul kata muka sama macam Samsul. Interview Hairul kau tak sama juga. Tak, tu muka sama. Yang ni muka cute. Nervous. Aduh. Kekiutan yang sama tu ah, kekiutan yang sama. Ambil lah Boni. Aduh. Okay. Boni ada soalan tak ada Aku go to the next question. Go to the next question. Okay, bagi top 3 pelakon aksi kegemaran dari dulu sampai sekarang, tak kisah luar negara atau dalam negara. Jackie Chan first, Tony Jaa, dan sekarang ni Scott Adkins lah. Scott Adkins. So Jackie Chan first lah. Jackie Chan lah. Tony Jaa. Okay. Scott Adkins. Tapi macam Jackie Chan kan dia lebih kepada dia ada dia punya fight, lepas tu dalam masa sama dia buat lawak kan. Itu special Jackie Chan sikit lah. Betul? Kan? Dia tak always serious kalau fighting kan. Itu antara kelebihan dia yang dia buat, dan kalau kata saya sebagai stunt, saya tengok apa yang dia buat, dia seorang yang gila lah. Gila kan? Bukan level kita lah, bukan level saya lah. Dia punya stunt yang saya paling ingat paling gila, dia jatuh daripada jam tu lah. Daripada jam yang jam gantung tu. Jatuh bawah. Landing kat tengkuk Dah ingat. Tapi dia gila lah.
Banyak Memang poly story gila tu kan. Poly story punya ni suka tengok last kali dia punya behind the scene tu kan. Masa Toy Story Dia tu choreograph. bayangkanlah bas tu dia punya stuntman jatuh daripada bas atas tu jalan raya kot. Wah. Gila, itu gila. Kalau kita macam okay, safety dia kat mana? Okay, padding ada pun. Yelah. Dia macam Dia tak ada. safety kemudian patah kemudian macam tu. Yang penting shot cantik, scene cantik. Yang dia buat gila. Itu yang kita tak ada lah. Dan kita kalau boleh kita nak jaga safety lah kalau boleh kan. Risiko lah untuk operation nanti kalau apa-apa kan. Ya zaman sekarang kalau nak terjun dekat 2 dah pakai rigging dia laju kan. Macam tu kan. Nak selamat. Which is betul lah sekarang. Hollywood semua macam tu stay in. Hairul punya stunt paling bahaya apa? Stunt paling bahaya saya rasa tak adalah bahaya sangat pun. Lebih kurang macam apa yang korang dah tengok lah. Macam terjun, patah tangan. Patah tangan Patah tangan tu stunt Pasca? Masa bila? Patah tangan Pasca masa saya training. Patah tangan. Ui. Boxer fracture masa saya tengah training. Yang Wira saya tahu masa lompat daripada atas tu kan. Wira kaki terseluruh. koyak. 3-5 koyak. 3? Assistant lah. Oi, sistem ada. Ada. Tu apa pasal? Patah ke? Ini Seliur? pistol. Dia punya sebab kita pakai macam airsoft yang angin kan. Kan? So benda tu saya kena rapid fire, kena macam automatic kan. So dia punya gas tu kena kat tangan. Melacur tu kiri kanan. Melacur Tak ada. Kanan tak nampak kan. Assistant koreo siapa? Orang Malaysia lah. Koreo sebenarnya still Tim Reza dengan Bang Bang Yayan punya budak, tetapi diorang hanya koreograf sahaja. Apabila di Malaysia, diorang bagi dekat Tim James yang which is ada stuntman Ubay, Fozan, Adaha tu kan. So kat Malaysia diorang yang jaga lah. Tapi basic punya koreograf semua tu kat sana. Diorang bagi macam mana? Diorang buat demo, record lah. Tapi banyak orang Malaysia yang akan buat yang jadi lah sampai kat set lah. Dia follow exactly ke dia improvise? Saya banyak ubah. Ubah Saya okay, contohlah kan. Kalau kata bila dah tumbuk sini, automatik kita akan pergi sini betul. So kalau kata kita tumbuk sini, tiba-tiba nak patah balik, bila tengah laju dia akan dia akan jadi buruk. Momentum dah tak ada. Kelakar. Dia tumbuk macam kartun. Itu kan. Dah macam ni pula lah. Alah dia keluar macam ni kan. Macam ni kan keluar. Orang lah. Macam gaduh budak kan. Karate. So itu yang kadang-kadang saya lebih selesa dengan. Kadang-kadang saya tengok ada artis yang macam dia tak selesa buah tu tapi dia tak banyak nak cakap sebab dia rasa macam aku kena hafal. Tak. Kita boleh je. Sebab that's why saya rasa macam kalau saya shoot ke apa, saya training, saya suka rasa team saya adalah family. Dan the bestnya mungkin sebab kawan-kawan pelakon semua ingat saya tahu boleh fight semua. So diorang terima apa pandangan saya kan. Itu yang paling best lah. Sebab kadang-kadang kita takut juga kan. Kadang-kadang macam okay cara kau tumbuk ni apa kata kau tukar ni. Alah kau bajet bagus je baru keluar Wira nak poyo. Takut benda-benda macam tu. Tapi bagi saya selalu anggap kita satu team untuk mencantikkan filem. Kalau kau tak cantik, aku tak cantik. Kalau korang perasan Pascal dia punya climax dia apabila saya tak boleh makan jab otak Amar tu. Kalau kita tengok cerita dan memang tak logik. Macam macam mana dia nak makan ni kan. So kita tahu betapa susahnya, betapa hebatnya jahat ni. Itu yang membuatkan cerita tu best. Kalau jahat tu bodoh macam alah confirm lah hero boleh makan. Siapa-siapa boleh makan. Senang sangat nak makan kan. Macam saya dengan Yayan. Susah tak saya nak makan dia. Itu macam puas hati dia dapat makan ni yang last kan. So betul memang puas tu. Saya selalu rasa kita as a team, kita bukan, kalau kata saya buat cerita cinta kan, saya tak ada partner perempuan. Saya seorang melakon. Simple lah. Bagi saya macam tu lah analogi saya kan. Dah kenapa kan? Dah kenapa nak makan seorang, nak belagak seorang tak? Kita as a team. Macam scene dengan Yayan, berapa lama ambil masa untuk fighting scene yang last tu? Final fight tu 6 hari. 6 hari je? Tu kira cepat lah kan? Kalau ikutkan biasa scene macam tu, saya pernah buat satu filem final fight saya. Scene tu lebih kurang 2 minit je. Tetapi
saya shooting lebih kurang 7 hari ke 6 hari. Seminggu? Untuk Macam 2 minit punya scene tu? Macam filem The Wira tu, kalau korang perasan sebenarnya 10 minit tau final fight tu. Non-stop. 10 betul. minit. Antara paling lama lah. Saya rasa kat Malaysia tu paling lama lah untuk saya lah. Betul. Dan puas hati, yang tu memang puas hati bro. habiskan dalam 6 hari je. Sebab sangat smooth. Bayayan dia macam chemistry tu dah ada lah. Itu bagusnya latihan. Walaupun dia buat 6 hari kan, konti dia cantik macam maksudnya dia punya tak ada nampak lah beza kan. Saya kadang-kadang bila kat situ, sebab itu adalah first scene kita orang tu shoot final fight. First scene? First day saya shoot, okay hari ni adalah scene pertama kita, hari ni adalah pembukaan, kita nak bagi tahu satu Malaysia yang kita nak shoot filem Wira. Hari ni hari pertama tu saya dah fight dengan Yayan. Dia buat yang susah dulu. Scene yang dekat Bukit Beruntung tu, yang aku ada yang suara aku kedengaran dalam filem tu, sedap sangat suara aku tu. Itu kira yang hari yang last lah, yang nak habis lah shooting. Bukit Beruntung tengah. Last dekat Gelanggang. Oh tengah. Masa tu ligamen aku okey lagi. Oh tu okey. Tu belum injet lagi Belum. Masa ligamen saya goyak tu masa dekat Kilang. Yalah yang dia lompat daripada atas. Yang one take je kan dia punya fight tu. Itu cun lah shot tu. One shot yang paling susah lah kalau sebagai fighter kan. Saya rasa itu scene yang paling susah nak buat. Itu memang satu take ke memang one shot, long shot, tapi dia satu take ke atau terus buat jadi? Nampak tu one take ke? Tak, aku nampak, aku tahu dia punya shot tu satu panjang. Kadang-kadang kan tengah-tengah buat tak jadi, kena buat all over again balik kan. Yes, kena buat pada total. Yang tu nak dapat yang take ke berapa baru dapat perfectnya tu? Okay, frankly speaking bro, masa untuk buat scene ni, first day try dengan kamera tu semua tu, Technocrane kan, sebab itu first time kita pakai Technocrane kat Malaysia. First buat tu stuntman buat untuk saya. Bukan stuntman lah, fighter tu. Dia buat tapi diorang tak lompat, tak apa lah. Cuba nak biasakan kamera semua. So bila first day tu buat, masa tu bulan puasa ingat lagi, lepas sahur pukul 5.30, 5.40 tu. Okay Hairul, kamera okay. Jom kita buat, siap je terjun. So sebelum nak start tu cakap dengan orang, okay bagi saya try terjun dulu. Saya terjun baik je. Mantap. Lepas tu okay kita try dengan kamera. Okay cantik, boleh, ready. Ini lepas sahur tengah makan, tak warm up semua macam badan sejuk. Tapi lepas sahur tingkat 1.5 kan. Yalah. Biasalah manusia kan. Aku stuntman kot. Lepas tu bila buat je fight semua, lepas tu masa dekat sampai nak terjun tu kena tunggu queue tau. Macam jam. So selagi queue tu tak ada, kita macam tiba-tiba masa nak tunggu queue tu ada jadi thought, ada dua perasaan, nak pergi tak nak pergi. Sebab saya dah kahwin bro. Tiba-tiba pula. Serius saya tak tahu kenapa. Dulu terjun front flip daripada longkang ke, daripada atas tembok ke longkang selamba untuk RM5. Ada hal saya boleh buat dulu. Untuk RM5 dah kahwin, lain bro. Saya macam jam. Boleh ke jam ni? Saya patutnya jatuh macam ni kan. Tapi saya jatuh macam ni. Kaki dulu kan. Tiba-tiba takut. Tapi lepas tu sambung fight Lepas tu cut, dorang suruh saya rehat tepi semua sebab dah nak siang kan. Sebab dorang pun dah penat. Okay, Adrian tanya saya, bro macam mana? Bro, saya biar saya tidur dulu. Saya tengok kalau saya bangun esok saya tak boleh jalan, maknanya ini teruk. Lepas tu dia kata okay, tak apa, you rehat lah semua. Saya tidur pukul 7 macam tu sampai rumah. Saya pukul 11 bangun nak pergi toilet. Saya tak sedar yang kaki saya sakit. Saya turun pada katil, terus saya pijak, saya jatuh. Saya sakit sangat. Lepas tu sambil kencing tu saya ni emosi kuat bro. Nampak je jiwa tenang kan. Saya sama weh, kita sama. Sama. Lepas tu saya tengah buang air kecil tu macam
Saya dah mula nangis, saya fikir aku tak boleh dah ni. Dah tak boleh, ni masalah ni. Ni masalah. Lepas tu call, bagi tahu bro, aku tak boleh jalan. Oh shit, lepas tu, okay bro, pergi hospital jom. Tim aku datang. Tim dia datang masa tu, kita orang pergi hospital, check semua tu, doktor buat MRI. Saya kena, masa tu kawan saya, Hafizul, tolong. Masa tu PA saya tidur. Biasalah kita shoot malam kan. Subuh. PA saya tak ada, tak siapa nak hantar saya. Hafizul Kamal datang ambil saya, dia bawa pergi hospital. Production datang, check, bayarkan semua, buat MRI. Doktor kata, bro, you 8 minggu tak boleh jalan. You kena rehat. 8 minggu? 8 minggu bro, sebab satu lagi Technocrane tu disewa untuk 3 hari tau dekat scene tu. So yang hari pertama saya dah down. So tinggal lagi 2 hari je bro untuk nak kena settlekan Technocrane ni. So saya fikir, lepas tu dah jumpa doktor semua tu, Adrian datang jumpa saya, dia kata kita jumpa dekat Mount Kiara, saya ingat lagi tempat tu, sebelah Majapahit. Dia cakap geng-geng bos-bos besar, producer, director, apa semua kan. Kira perjumpaan ayah-ayah lah. Lepas tu dia macam, bro macam mana? Saya berbalut dengan kaki robot tau. Dengan kaki robot. Lepas tu orang tanya, bro tak apalah bro, doktor dah bagi tahu kita orang dah, sebab kan tim dia hantar. Kita stop shooting dulu, kita rehat dulu. Lepas tu macam saya cakap dengan dia, habis macam mana? Berapa lama kau boleh bagi aku rehat? Dia kata, boleh bro, aku boleh bagi 2 minggu rehat. Bro, sama je bro. Kalau 2 minggu, doktor kata kaki ni 8 minggu. 8 lah. Kalau 2 minggu tak sempat, sama je. Kita langgar je. Tak boleh bro, kaki kau macam ni, nanti lagi teruk ni. Tak apa bro. Sekarang ni kalau boleh tak kita langgar je malam ni juga. Diorang semua macam pandang isyada macam, tak boleh bro. Tak boleh. Aku yang fight sekarang ni. Itu macam, aku tahu aku boleh. Tapi dengan syarat, saya minta bandage, saya minta ankle guard dengan painkiller. Saya minta 3 benda je. Saya ingat lagi ayat tu saya cakap. Lepas tu kata, tak bro. You kena rest bro. Serius, doktor cakap, you kena 8 minggu. Tak apa, kami bagi 2 minggu rest. You rest je. Lepas tu cakap, tak bro. The best never rest. Kalau kata kita tak langgar benda ni, berapa ramai lagi. You tahu tak, kru ada nak makan next job. Diorang ada, artis dah ada next job. So, takkan pasal aku nak tunggu. Dan aku yakin, aku bukan patah. Aku cuma ligamen koyak je. Still aku boleh jalan. Kalau kata patah memang, tak maaf lah. Macam balik. So, nak jadikan cerita, okay, malam ni kita buat scene dialog. Sebab tu lah, masa malam hari kedua tu kan 3 hari kan. Hari kedua tu, saya buat scene yang sebelum yang serang, dialog jalan, sebelum sampai fight. Itu adalah shot kaki saya tengah sakit. Korang bayangkan saya jalan masa tu korang-korang normal. Yang kedua shot pada hari tu adalah macam lepas saya cocok, kosong-kosong Nazmi, apa tak dialog tu. Saya ambil, saya bagi dia. Kan saya jalan tempang. Itu selepas Itu ada tempang sikit kan? Scene sebelum dengan selepas. Yang tengah-tengah fight tu saya tak shoot lagi. Yang fight one shot tu saya tak buat lagi. Saya buat masa saya sakit tu, first day tu, buat first dengan ending. Kalau perasan saya jalan keluar tu, saya jalan slow. Saya macam, malas aku nak layan kau ni. Padahal saya sakit kaki tu dengan yang first sampai. Ligamen itu shoot untuk hari tu. Apa dia? Ligamen kot. Ligamen, yes. Seksa sakit tu. Oh, Tuhan yang tahu. Lepas tu, dorang training balik dengan kamera balik semua. Hairul, you balik lah. Sebab masa tu saya makan ubat tahan sakit, saya jadi lapar, saya jadi menggigil. Saya tak tahu kenapa. Sebab saya tak suka makan ubat tahan sakit. Tapi ni terpaksa. Yang terus je, esok tu dia kata, bro, kau dah ready ke? Dah bro, aku dah ready bro. Padahal saya sakit ni. Saya sembang lah, biasa lah kita sembang, nak semua power kan. Masa tu berapa persen lagi nak shoot filem? Masa tu, dah hujung lah. Dah lepas daripada yang dia berlakon tu. Yang itu aku suka kau sebut tu. Scene fight dah tak banyak lagi kan maknanya lepas tu? Final dah buat? Kan gelanggang ada 2 fight. Satu yang 2 lawan 2 tu. Yang dengan Fifi Azmi tu kan? Yang dalam gelanggang tu. Oh. Itu last fight.
Tu tengah sakit tu. Okay, nak jadikan cerita kan. Masa saya yang hari ketiga tu, tiba-tiba saya dapat macam satu tak tahulah aura ke apa kan. Macam ada power lah. Kita superhero macam ada power. Kaki saya tiba-tiba baik. Kalau katalah saya tipu, doktor semua menyusahkan 3 ligamen koyak. Sampai production semua dah fikir kena rehat 2 minggu. Doktor cakap 8 minggu. Tetapi saya macam tiba-tiba saya rasa sebab semangat. Sebab kita macam nak buat. So saya boleh jalan. Rasa sakit tapi saya boleh jalan yang saya tahu saya boleh jalan. Saya tahu saya boleh fight. Tapi setiap kali saya fight, saya kena rehat 5 minit. Buat saya. So saya pun dapat satu keajaiban lah masa tu. Sumpah cakap saya pun macam tak sangka. Benda ini kali kedua saya dapat benda macam ni. First masa final Fear Factor. Yang ni saya dapat masa kat Wira. Yang tiba-tiba saya macam saya boleh jalan. Itu yang saya macam push. Kuasa Tuhan kan. Yalah, mungkin pasal Allah tolong. Allah bantu. Pasal niat pun baik kan. Pasal memikirkan orang lain juga. Tak nak susahkan orang kan. Tak bro, serius. Sebab kita pernah buat kru. Saya pernah tengok macam artis tak datang, saya tak dapat payment. Faham tak? Payment RM50. Faham. Betul? RM50. Siapa pernah dapat tu? Artis tak datang tak shoot. Lepas tu saya minta maaf bawah tak shoot ni boleh balik. Saya tadi dah habis top up RM10. Minyak RM30. Lagi RM10 duit makan. Sebab production dia. So awak bayangkan lah RM50 saya tiap hari ni. Tiba-tiba datang-datang tak dapat RM50 saya nak. Saya macam yalah. Saya dah invest tau. Ini semua matematik kena gila. Betul. Dia sebab ni kan, sebab Hairul ni dia dah bekerja daripada bawah lah, dia kru biasa. So dia tahu bila dia dah kat atas tu dia tahu experience tu. Sebab dia buat macam tu. Itu pasal lah dia pun tak sombong kan. Baik budak baik on je kan. Okay bro. Ni aku cerita jujur lah, masa syuting kat Bukit Beruntung dia memang tak humble. Serius ni memang humble. Betul lah. Dia tak habis-habis Bukit Beruntung dia. Humble. Oh, humble. Okay bro, ada tak filem Malaysia yang awak pernah tengok sebelum ni, apa-apa filem lah yang terasa bila tengok tu, weh kan best kalau aku berlakon filem ni. Ada tak? Filem apa? Lieutenant Adnan. Oh ya. Oh, Lieutenant Adnan. Tu satu lah. Maksudnya memang suka yang perang, yang fighting ni memang lebih daripada tu lah, daripada cerita-cerita jiwang, cinta semua. Kan? Saya macam orang cakap lah, kalau nak jadi pelakon, kan berlakon cinta-cinta, nak berlakon nangis. Dan Alhamdulillah bro, kalau mungkin awak tak tengok drama ke dulu kan, awak kan geng-geng filem. Saya dulu bro berlakon Setia Hujung Nyawa, antara kutipan Setia Hujung Nyawa. saya dengan Nelly Diaz and Rose, dengan Amar. Okay, drama tu antara buat nama saya naik lepas Fear Factor. Kemudian Chemistry Kukuza. Yes, Chemistry Kukuza. So itu drama yang kelakar, cinta, jiwang, semua. Kalau saya pun tak sangka orang hargai saya punya cerita punya lakonan untuk cerita 2 cerita tu. So saya macam okey lah, saya dah lepas lah part jiwang, part cinta, part nangis ni saya dah settle lah. Saya nak kerja impian saya. Tu lah. That's why saya pergi ke Asian. Alhamdulillah berjaya. Tapi makin meletup bila dah ke action, fighting apa ni, semakin menjadi kan. Ya, lama makin meletup-letup kan. Awak tahu tak, saya selalu ada satu pendapat. Kalaulah bukan saya wakil Malaysia untuk orang Melayu kita yang mewakil pergi ke Hollywood macam Iko Uwais, Tony Jaa, Tony Jaa pula, Joe Taslim, Yayan semua yang dah pergi Hollywood. So kalau bukan saya harap at least adalah orang yang Malaysia boleh buat macam tu. Saya selalu harap benda tu. Betul. Inobi lah. Ya? Inobi lah. Kalau bukan Hairul, Inobi. Tak ada orang lain. Aku cuma perlu mempertingkatkan stamina aku je. Boleh. Tak ada apa yang Kau tu banyak penyakit pun ni. Awak bayangkanlah, saya lepas Wira badan saya 3.5% body fat. Saya terus tukar ke pasal kau, saya tak tahu berapa body fat saya yang nak kena tembam tu. Pasal kau. Penat bro. Tapi pasal kau lawak weh. Itu cerita asal saya tahu kan.
Tahu. Ah, Suka lawak gila. Hmm. Apa yang assistant berapa persen body fat? assistant 5 ke 6 saya tak sure. Oh, lagi tinggi daripada Wira eh? Wira Ingat dia lagi rendah. lagi rendah, kalau bawah 3% tu mati dah. Mati. Body fat kalau Ada orang rendah lagi. ada Somalia. Orang-orang yang Somalia. orang-orang South Africa yang kurus keding tu ada. 2%, 1% yang memang Yalah. tu bukan orang lah, diorang sakit lah. Yalah, memang sakit. Dah jadi dah biasa dengan dia punya fizikal macam tu. So kalau kata body fat makin rendah, makin rip lah dia. Kalau kata Tapi energi tak ada lah. tapi saya mungkin dah tahu cara kot. Tanya Inobi, dekat set saya ada marah-marah tak? Saya diet lah masa tu. Patutnya selalunya orang akan marah-marah kan. Pasal emosi dia ganggu kan. Ini Macam dia saya cakap lah, tenang kan. saya kalau kata ada artis marah saya kecil hati. So walaupun badan tak stable ke apa ke kan, macam mana pun saya rasa semua orang ada perasaan kan. Tak kira, tak kisah lah. Contoh macam dulu saya jadi extra, ada artis yang pernah maki saya ingat. Tapi, siapa? Ada ke? Just ingat je lah kan. Saya ingat lepas Off record lagi. Saya tak nak jadi macam tu. Walaupun saya tengah serabut ke apa ke kan. Yelah biasalah orang akan tak ambil gambar macam. Biasalah. Sebab saya pun pernah jadi duduk tempat tu. Saya tak nak buat lah. Lepas tu dekat set kalau saya diet, bayangkan 3.5%. Boleh tanya bodybuilder yang pernah buat badan, macam mana diet, macam mana perasaan. Lepas tu tanya saya balik, macam mana saya nak kena training. Diorang main gym, bodybuilder main gym. Gym satu hari, rehat. Makan, jaga makan semua kan. Saya training 3 kali tau sehari. Macam cakap tadi, yang pagi fitness, petang koreograf, malam saya buat personal sendiri tau. Saya buat workout, saya buat badan. Inisiatif sendiri badan kan? cantik. Itu saya bayar PT sendiri. Saya jaga sendiri. So effort saya buat benda tu lah. Untuk nak nampak. Kau nak nampak macam okay, power lah fighter ni. Macam tu. Badan ni cantik lah, at least lah. Okay. 3 filem aksi kegemaran dalam dan luar negara. Dalam Luar negara dululah. Senang negara. sikit. John Wick. Semua. Ip Man. Man. Kalau yang baru ni yang cerita Jepun ni. Saya macam mana sebut dia? Tak tahulah, saya panggil dia Samurai X je. Pasal dia daripada komik tu. Samurai X. Saya suka koreograf dia. Padu. Oi, betul. Koreograf power gila. Akrobatik lah, proceeding lah, macam-macam dia buat. Power. Baru tengok tadi. Okay. Baru tengok dia. John Wick yang mana? Semua ke ada spesifik? John Wick 3. Semua. Iman semua. Yang kalau ni Jepun ni pun semua. Filem tempatan, action, Wira. tak nak yang ada Hairul Azrin lah. Nanti semua. Saya appreciate Wira tu. Saya tak tahu kenapa. Yelah, memanglah cakap filem. Okey lah. Dua lagi filem lain lah. Wira. Police Evo. Berapa? Police Evo 1. Walaupun Police Evo 2 saya Police Evo 1. Betul. Saya pun suka 1. Lepas tu satu lagi action J Retribusi tengok tak? Tengok. Tak masuk list Okey, cerita tu okey. Satu lagi 2 tu yang selalu apa lagi action. 2 tu lah awak saya sekarang. Kalau Inobi, KL Gangster. KL Gangster lah, KL Gangster. KL Gangster masa zaman-zaman saya kat sekolah lagi kan. Itu macam kita suka kan dia punya bahasa, dia punya kerek-kerek tu lah. Tak, KL Gangster lah. Of course. Masa tu kau sekolah lagi masa KL Gangster? Sekarang umur berapa? Lebih sekolah umur berapa ni, Errol? Tahun bila? Saya rasa lepas-lepas sekolah tu.
Itu awak lah, saya dah jauh dah ke depan. Awak dah jauh dah. Okay. Awak dah tua dah, Bob. Gangster 2011. 2011 kan? 2011. 2011 kategori saya. Bukan. Saya masih Cat Gangster. extra je. Cat Gangster 1. Oh iyalah 2011. 2011 lah. 2011, 2010 macam tu lah masa. Masa tu saya dah berlakon-berlakon lah. Dah extra semua. Oh ya. Oh, Sekarang masa umur tu berapa? baru habis. Sekarang umur berapa? 33 bro. 33. Kenapa? Kira awak tua saya 3 tahun. Saya 30. Yelah tu. Ya, 30 lah. Ya kan ya? Ya kan je. Kita panggil saya abang lah. Abang Rin. Abang Rin lah. Airin. Okey. Wani, ada? Amir, ada apa nak tanya lagi? Tak ada kot. Kau proceed lah. Okey, 3 superhero kegemaran Hairul Azrin. Superman, Captain America, Spiderman. Iron Man. Tapi korang saya tak tahu lah, korang kena tengok lah filem The Assistant ni. Bila keluar? Cuba cakap kenapa? Filem Assistant ni, kalau korang biasa tengok saya buat watak baik kan, straightforward, cerita tu saya bawa. Tapi kali ni saya buat watak macam saya cakap dia lah, saya jahat dan cakap dia. Ni dah cerita ni, tak payah rahsia dah. Itulah. So filem tu saya, itu yang tadi tu saya tengah fikir apa patut saya bagi tahu tak bagi tahu kan. Pandai tak dia? So yang ni boleh beritahu lah? Boleh. So buat watak lain daripada yang saya tak pernah buat sebelum ni. Dan saya puas. Sejarah cerita ni ada satu benda yang terjadi kat hidup saya, yang first time selama hidup saya tak pernah kena benda ni. Which is selalu orang kata dalam lakonan kita kena method untuk menghayati watak sesuatu tu kan. Saya tak pernah kena macam ni sebelum. Masa filem The Assistant ni, contohlah kita tahu kan orang jahat kan. Orang jahat dia akan cakap benda-benda yang kesat, kata-kata yang kotor dan dia macam tak betul apa semua kan. Dan filem ni saya menghayati apabila saya dapat je skrip cerita ni. Masa saya training apa semua, saya dah try build up. Dan saya try bayangkan setiap kali perbuatan. Kalau saya bercakap dengan awak hari ni, katalah awak ada buat benda-benda yang jahat, saya akan copy. Saya akan tengok muka awak, oh macam ni dia buat jahat. Contoh macam nak bahan orang kan. Saya akan copy. Nak dijadikan cerita, dekat set, saya tak isap rokok. Okay. Tetapi saya kena isap rokok untuk panggil Feroz ni. Saya tak tahu kenapa. Benda ni jadi betul. Wira saya rokok. Sebab saya ingat lagi masa second day saya start shoot, saya nak masuk set, saya rehearsal tanpa ada kamera. Okay, Errol dialog, Feroz dialog, ni dialog, dia dialog. Lepas tu Eden datang kata, bro, tak cukup ke Ferozan bro. Dia fikir-fikir lah. Dia cakap macam tu. Saya cakap dengan manager saya, bang, buat rokok datang. Saya isap rokok, saya try hafal dialog, tak boleh. Saya isap lagi, saya pergi mampus lah dialog. Jadi apa jadi kan. Saya isap rokok. Okay, Feroz on set. Saya nak masuk je. Saya minta barang-barang yang bukan saya prepare. Maksudnya saya tak prepare awal-awal bro. Contohlah saya nak minta kacang ke, lollipop ke, chewing gum ke. Saya tak pernah. Saya tak create sebelum masuk set. Maksudnya saya dekat selalunya orang kacang, okey, jadi bagi saya cigar sebab saya nak cigar untuk sini. Saya tak ada. Saya cuma macam tak apa. Saya langgar je apa jadi. Lepas saya isap rokok tu, Feroz on set, saya minta barang-barang yang macam saya cakap tadi. Saya masuk, saya dalam, saya dialog, director macam, bro, ini mantap bro, ini mantap. Saya macam, kau betul ni kan? Okay, tak apa. Saya okey benda tu. So 3-4 kali, lepas tu orang rasa macam makeup artist kata, I tak suka lah watak you buat ni. I benci you macam, which is macam benda tu. Jadi lah. Saya rasa mungkin satu benda lah, okay, itu tak apa lagi. So satu hari, kan saya dekat set, saya kena isap rokok, kena panggil dia ni apa semua. Dengan cara perbuatan dia, apa benda semua. So bila saya kena panggil untuk buat TVC, untuk iklan salah satu
saya jadi duta satu-satu benda, okay. So saya kena, scene tu macam konon-konon Hairul Azim nak fight. Okay. Scene tu sepatutnya saya react je, bangun react macam nak fight, hilang. Macam tu je. Masa saya bangun naik, saya dah berdiri, extra tu, pelakon tambahan tu cakap macam marah saya, sound saya. Kau ingat kau bagus sangat ke apa? Saya terus maki dia dengan bahasa yang agak teruk lah. Saya tak perasan untuk first take. Oh. Second take, dia buat juga. Dia cakap macam, matilah kau. Lepas tu saya keluarkan kata-kata yang sama yang Feiruz cakap dalam The Assistant. Manager saya datang. Bro, klien ada tau. Korang dengar apa awak cakap tadi? Saya terus macam, oh no. Ni bukan buat cerita, ni cerita betul Lepas tu saya macam pergi dekat extra tu macam, bro, saya nak cover line balik. Sorry tadi mencarut. Tak apa Rul, kelakar Rul. Okay. Tapi sorry tau. Diorang ingat benda tu saya buat lawak. Saya tak perasan. Itu tak apa. Second thing, saya balik rumah. Dan seminggu macam tu apa semua, saya tengah makan apa semua. Saya kalau makan, bila kita diet kan, faham lah diet macam mana. Makan, anak ni apa semua, tiba-tiba saya termarah, saya tergelak, saya termarah balik. Lepas tu saya macam psycho. Psycho. Saya tak perasan benda ni sebab wife saya nak datang kat saya. Saya tak nampak bro benda ni. Sumpah cakap. Sumpah demi Allah saya tak pernah rasa benda ni. Ayang bukan dekat set jaga-jaga tau. Lepas tu macam saya terus call Adrian bro. Aku ada problem. Asal bro, asal? Masa tu kita tengah shooting je tapi siang kan tak shoot kan, bulan puasa. Bro, kenapa bro? Feiruz ikut aku bro. Aku ada masalah kat sini. Dia cakap, oh shit. Tak apa bro, habis shooting ni nanti kau lepak dengan aku tahu macam ni nak macam apa, clearkan benda ni kan. So macam, tolong bro. Aku rasa tak selamat. Benda ni first time jadi kat semua hidup saya. Sebab tu saya cakap dia Assistant ni macam satu aura yang di luar kemampuan saya, di luar diri saya kot. Yalah. Lakonan. Filem ni dia based on true story ke apa bro? Tak. Oh tak. Dia cuma dia punya watak tu dia dah terbawa-bawa. Dia terbawa keluar. Dia method maknanya terlalu method. Ada juga dengan cerita pelakon-pelakon lain macam tu juga kadang-kadang. Tapi bro, saya bukan seorang yang suka method tau. Macam saya cakap tadi, saya tak nak kalau kata saya ni kaki maki orang ke apa, saya jumpa extra. Kau pahal. Saya takut benda tu terbawa-bawa sebab tu saya tak nak method benda tu. Bagi saya, bila on set, macam dulu saya buat cerita cinta kan. Bila nak nangis je, saya gelak. Okay, Hairul masuk set, pap, saya nangis. Tadi dia gelak, dia nangis. Saya suka buat benda macam tu. Tapi untuk kali ni, saya tak suka untuk nak menunjukkan macam, dia ni bajet-bajet lah ke apa. Saya tak suka. Saya macam tak nak. Kau boleh saya tahu, saya ambil mood saya nak masuk set, saya tahu apa nak buat, okay lain. Yang ini, tiba-tiba bila saya isap rokok je, benda tu datang. The best part, seminggu sebelum habis syuting ni, saya dah boleh kontrol tanpa isap rokok. Dia dah dia boleh dapat lah. So saya macam manager saya nak rokok tak? Ni dialog panjang ni. Tak payah. Saya tahu nak panggil lah. Saya tahu nak off. Itu benda yang paling macam puas gila macam, boleh macam ni Ini saya cakap kenapa dia Assistant ni best. Untuk saya lah sebagai pelakon. Dia dapat unlock satu skill lah. Dah dapat satu skill tu. Sebab saya terlalu tak tahu lah, saya sangat-sangat suka watak yang dalam cerita ni kan. Macam saya diberi kebebasan kan. So saya macam terlalu bebas sampai banyak benda yang saya biasanya sebab saya berlakon, director akan bagi tahu arahan macam tu kan. Macam sekarang ni saya banyak buat benda yang sampai director kena tambah shot. Contohnya? Kali ni bro, you tambah shot lah. Ya, you buat macam tu. Sorry bro, tapi tak apa, cantik. Okay. Saya macam okay lah, Adrian beli. Kadang-kadang Adrian tu shoot juga lah. Bayangkan scene tu, katalah awak punya dialog macam ni dah sampai, dah dapat dah. Bro, one more? Bro, one more? Saya
saya masuk balik, saya dah bagi 7 take. Saya masuk balik, bro. Dalam 7 ni ada 4 yang padu. Kau pilih mana yang kau suka. Kau siut yang patut take lah tadi, next shot. Taklah, aku suka kan. Ada 4, kau tengok mana yang kau suka. Aku suka yang second last. Aku pun sama bro. Mantap bro. So benda ni tak ada tau sebelum ni. Masa Pascal macam macam saya dengan Aiden dah selalu lakon. So macam saya tahu cut. Ini padu. Ataupun dia macam bunyi cut dia macam dia punya bunyi cut pun dah tahu dah. Padu tak padu. Sampai saya rasa ini cut ni macam tak padu. Cut ni macam 50-50 ni. Dia dah tahu, saya tahu dia punya bunyi. Okay. So dia tukar macam. So saya bagi tukar. Setiap scene saya buat lain. Setiap shot bukan scene lah. Itu yang saya sangat tak tahu bro. Saya sangat puas lah. Saya rasa watak ni macam watak. Okay. Kita tunggu. Untuk nanti saya lah kan. Nanti kita review. Dia keluar dekat mana tu? Dekat Netflix ke apa ke? Sekarang ni kita orang director cakap dia nak try masuk panggung dengan harapan COVID semua hilang. Kalau tak mungkin next year. Katakanlah tak boleh panggung. Dia punya alternatif apa? Katakanlah tiba-tiba ada satu OTT macam kat luar, Netflix ke Disney Plus ke, macam nak beli dengan harga yang berpatutan dengan apa yang kami dah buat. Sebab bajet ni lebih kurang RM5 juta kot filem assistant. Berapa juta? RM5.5 tak silap saya tak ingat. Banyak lah. RM5.5 juta. 2 juta je untuk bayar Razin. Ada lah. So benda tu yang dia cakap kalau kata ada mungkin Netflix ke apa yang macam boleh bayar dengan harga 10 juta ke? Dia buat 7 juta, 8 juta ke mungkin orang beli. So saya harap korang tengok lah sebab ni first time kan saya. Memang kita orang memang tengok insyaAllah. Jangan nak tanya. Tadi akan kan akan tengok. Watak Jahat kan. Watak Jahat dia punya skrip macam ni lah. Skrip tu challenging tak untuk Watak Jahat tu? Skrip tu sekadar skrip je. Macam saya cakap dia koreograf pun saya ubah dalam cerita ni. Bayangkan 7 take tadi semua lain-lain. Awak rasa dialog saya? Dialog tu jadi guide je lah untuk dari cerita. Kadang-kadang sampai macam bro ni ayat aku bro. Bro ni ayat rempit I bro. Ni sebab kawan-kawan rempit I. Sebab kadang-kadang kita lakon kita tengok macam contoh macam sekarang kan. Kita sama bro. Kita sama. Sebab tu kita ni orang yang sama. Macam dialog Inobi kan. So benda macam tu membuatkan kita macam dia tahu kau rempit. Bukan rempit. Saya pun rempit lah. Maksudnya kita tahu nak copy. Macam ni perasaan dia macam. Awak membuatkan benda tu menjadikan satu entertainment, ada hiburan antara kita berborak 4 orang ni macam. Kita muka sama kan. Macam benda tu kadang-kadang dalam lakonan kadang saya tengok saya gelak walaupun kita tengok macam boleh cubalah dalam lakonan. Faham? Macam tu juga dalam saya buat contoh macam bro ni dialog apa? Ni dialog masa zaman aku rempit. Kawan aku buat, aku ingat kena lah dialog ni. Masuk lah. Aku pun tak perasan. Kadang-kadang dialog kita tak perasan. Tapi nanti kemungkinan kau boleh pakai lah ayat aku tadi tu untuk filem next punya kan. Dia nak play juga. Aduh. Tapi itulah satu pengalaman yang tak pernah jadi seumur hidup lah sebagai seorang pelakon ni. Sebab terlalu menghayati, terlalu syok Menghayati skrip. Sebenarnya saya dah tengok dah cerita assistant ni offline. So itu sebelum lockdown. Dia dah edit siap semua dah Belum raw. Macam okay. Ya, yang ni saya dah tengok lah. Ni first time yang saya tengok offline filem dia yang terus padu tanpa ada muzik, tanpa ada step apa semua kan. Ini first time saya rasa macam bro, ini offline dah padu bro. macam Pascal kita tengok kalau tak ada muzik audio. Kenapa tak ada audio? Sebab sekarang ni saya kalau tengok movie offline saya dah tahu jadi apa bunyi dia. Faham tak? Kalau perasan masa Wira kenapa saya slice tu saya dah tahu dia ni mesti akan masukkan saya dah boleh bayang dah. Kadang kalau kata tiba-tiba saya bersiul ke apa saya dah tahu dah orang muzik ni orang ni dia akan masukkan bunyi macam mana. So saya sebab dah selalu ikut Adrian kan behind the scenes, so macam dah nampak macam ni kot.
Itu yang saya cakap, offline ni antara filem offline dia yang story padu. Dia punya shock dia bro, cerita ni macam kalau awak tengok macam dia ada tu macam Wira kan straightforward. Plot twist. Ada plot twist. Ada straightforward, lebih kurang lah. Tengok ada dia Okay. Saya cerita-cerita terus. Okay, ni Last dia macam mana last? Kami akan tunggu ni. Last dia semua mati lah. Semua mati. Okay bro, pelakon yang awak teringin sangat nak bekerjasama yang belum, Malaysia atau international, siapa-siapa je? Saya nak berlakon dengan pemimpin besar ni kan. Tak kisah. Donnie Yen, Jackie Chan, dapat satu scene pun jadi dengan dia. Lepas tu dengan Tom Cruise. The last one Tom Cruise Last one? Brad Pitt. Sebab sebelum ni saya selalu pandang macam saya suka ikut style Tom Cruise punya lakonan, which is saya buat, saya tak dapat momentum tu. Tetapi bila saya tengok Brad Pitt punya lakonan, semua filem dia yang saya pernah tengok, saya macam rasa dia lebih dekat dengan saya daripada Tom Cruise punya cara. Okay. So saya rasa sekarang ni saya suka tengok cara Brad Pitt berlakon. Dan saya nak berlakon dengan dia. Donnie Yen sebab saya nak fight dengan dia. Walaupun dia dah follow Instagram saya. Dah follow Come on. Siapa lagi yang follow yang international pelakon-pelakon Instagram? Madagascar Cos yang pelakon Oli the Strong. Tahu. Oli the Strong. Betul. Lepas tu pelakon Den of Thief yang botak tu, Pablo. Tak tahu. Yang botak je jahat tu. Tak tengok cerita tu. Den of Thief antara tactical padu bro. Tactical dia semua tajam je. Saya suka Pascal je. Saya tak suka lah bro hero dia. Muka jama. Tapi alhamdulillah bro, Pascal antara filem kutipan tertinggi action. So saya berpuas hati dan terima kasih Malaysia support filem Pascal. Betul, memang Pascal dia kira another level lah. Kalau untuk filem Malaysia punya action memang another level lah. Pascal tu aku tengok seorang dekat Sunway Pyramid masa tu. Seorang je. Dari kawan kan. Dia aku tengok kat seorang ni. Masa tu syok bro. Itulah. Okay, Hairul Azri ni kan, kalau dia awak dah ada mengarah baru-baru ni betul kan? Itu nanti kita ceritalah kemudian. Nak tanya ni, kalau diberi kebebasan untuk berkarya, mengarah filem dengan bajet yang tak ada limit, filem macam mana yang Hairul nak buat dan siapa casting dia? Kalau yang tak ada limit, saya nak apa? Saiji Sam. Saiji Sam ke? Saiji Sam, cerita yang macam mana? Cerita yang macam lebih kurang macam Polisi Vo, yang action, dan kalau boleh time tu saya, dia, Zizan ke buat berlakon sama. Yalah of course lah, dah tak ada budget limit kan. Saya nak buat cerita sebab dia antara orang yang sebelum, kalau korang kata saya antara pelakon di Spain, saya banyak tengok daripada dia. Dia antara orang yang banyak membuat saya terfikir, dan macam saya cakap lah, saya budak baru, so saya macam lebih suka tengok orang-orang otai untuk berkongsi cara diorang. Masa Polisi Evo 2 bro, tiap-tiap malam saya lepak bilik dia ramai-ramai. Saya duduk macam, Saiji Sam babe, Saiji Sam. So benda tu yang membuatkan saya rasa macam saya suka Saiji Sam ni, attitude dia, macam mana dia nak menghasilkan sebuah filem. Awak bayangkan malam tu kita orang lepak borak-borak gelak-gelak, tapi dia dengan dia punya acting coach, Kai ni dia ada problem. Sebab si Sunny ni dia jadi bodoh dah, sebab dia ni bunuh dia punya Syafiq Nasir, dia mati. Apa patut Kai ni buat untuk si Sunny ni? Tak, lepas tu yang Sam dengan Isokok macam serabut bro kat luar balkoni tu macam macam ni ke korang melepak lah malam. Tak, dia macam memikirkan tu kan. Betul. Sunny akan buat macam tu, tetapi dia macam mana pun dia kena naikkan sebab kawan dia ni polis. Macam mana pun kita kena tolong kat orang-orang kat sini. Macam benda tu tak lepak tu. Itu tak lepak bro. Itu macam masa tu bro, saya watak saboting lah, Polisi Evo 2 apa semua kan. Dah biasa watak saboting, bila jumpa hero macam wow. Masa tu masa Polisi Evo 2 shoot sebelum Pascal ke? Yes.
Oh, okey. Police Evo habis lebih kurang November, Disember. Pascal bulan 3. Oh, Tapi Pascal keluar dulu. patut jadi Tapi- supporting. Kalau katalah nak buat filem yang tadi yang ada siapa Zizan dengan Syahir Sam kan. Inobi. Kalau kata nak buat filem macam tu, jangan lupa panggil kita orang. Macam aku dah sah ada kejambuan di situ tau. Jadi panggil lah. Suara pun jadi kan. Suara pun jadi kan. Dengan Syahir Ayub kan. Dengan Samsul tak berjaya kan? Nak selit. Apa tu? Dengan Samsul tak berjaya nak selit. Nanti aku Boleh. selit kat tu nanti. Tahu. Saya tahu bro. Tapi kan bro, kalau awak tanya saya kan, mengarah dengan berlakon, saya lebih puas berlakon lah. Sebab saya ada jiwa, saya ada impian. Impian saya nak pergi jauh. Kenapa sekarang ramai tanya saya, memang Hairul berlakon cerita action je ke? Macam saya ada buat pasal kau, ada hantu. Benda-benda tu saya buat untuk macam mengisi masa untuk kita macam nak tunjukkan kita boleh je pernah je berlakon cerita cinta, cerita komedi, cerita hantu semua. Tetapi kalau awak tanya saya, kalau boleh saya nak berlakon cerita action je, which is apa yang saya plan selama ni. Lepas Pascal saya buat Wira, lepas Wira saya buat assistant, supaya harapan saya nak orang luar nampak. Mungkin orang Malaysia dah kenal saya insyaAllah. Tetapi saya harapan saya macam saya buat Wira, dan benda tu berhasil. Saya rasa Wira membuatkan ada production dan director di luar dah mula kenal saya, dah mula nampak saya. Saya rasa macam apa yang saya plan selama ni insyaAllah jadi dengan macam saya berlakon cerita action kan. So kenapa saya berlakon lagi action untuk assistant, sebab inilah supaya orang tak lupa saya. Mungkin lepas ni macam contoh macam sekarang orang Singapura, Sunny Pang sekarang kat UK tau. Shoot dengan UK, Tom Hardy dah silap saya. Netflix punya filem. Cerita dengan siapa? Tom Hardy? Tom Hardy kalau tak silap saya. Boleh tengok IG dia lah. Dia ada post. So macam Yayan dapat pergi John Wick disebabkan The Raid. John Wick. Betul. Dia berlakon Star Wars disebabkan The Raid tu. Dan mana tahu mungkin disebabkan Wira orang macam boleh insyaAllah. Amin. Mana tahu. So itu yang saya plan kenapa saya berlakon cerita action. Sebab action can fly kan, dia boleh bercakap. Ya, betul. Kalau kita buat lawak kat sini, orang putih tak faham lawak kita. Contoh macam, sorry saya tak faham English. Orang putih siapa benda kau cakap ni? Action ni dia universal kan. Pergi mana-mana pun macam tu lah action kan. Kadang-kadang saya sendiri pun tengok cerita Boyka tu kan. Saya tak tengok pun story dia. Saya laju bila tengok Fight. Okay stop. Wow. Okay laju. Story tak tahu apa. Sebab orang action memang lebih kurang macam tu bro. Yalah, Betul. Macam Wira kan. Kita orang buat filem Wira disebabkan macam saya dengan Aiden dah borak macam bro, orang dah tengok dah kita buat tactical, which is menjadi alhamdulillah. Kita kena tunjukkan orang, kita pun boleh buat cerita bertumbuk-tumbuk bro. That's why kita buat Wira. So Wira tu punya cerita, kita orang buat koreograf dulu, baru skrip ikut. Faham tak? Maksudnya kami tak fokus. Okay. Skrip kami tak fokus sangat, hanya nak tunjuk fight. Kalau awak tengok The Raid, apa story dia? Apa dialog dia? Tapi kadang-kadang orang nak tengok filem disebabkan story dia, betul. Tapi bagi saya macam, boleh tak saya nak tunjukkan satu dulu, macam mana kami fight, macam mana kami punya kamera dalam fighting scene Malaysia punya, made in Malaysia punya buatan. Okay tak untuk orang suka? Baru kita fikir story. Dan that's why bila kita dah tahu orang dah boleh terima, Malaysia dah mula boleh terima fight yang non-stop macam saya buat. Sebelum ni kan kita fight tipu-tipu kan, kabel shake apa semua kan. semua fast cut. Fast cut. Saya sendiri pun tak puas. Saya kalau ada shot-shot macam tu, kenapa buat macam ni? Fast cut tu kita orang boleh buat. Faham? Saya Biasa buat tu buat dengan ni kan, Inobi. Faham? So itu yang kita orang buat macam okay, story datang kemudian. Mungkin ada orang yang tak suka Wira punya cerita, tapi ada orang suka action. Sebab memang kita fokus pada action. Sebab kalau story banyak, kita tak boleh nak fokus pada action apa yang kita nak plan. Tapi selalunya cerita action memang macam tu lah. Jalan ceritanya direct gitu je kan. Macam orang selalu cakap kan, straightforward dia. Bro, The Raid film best. Okay, apa story dia? Okay, Bangunan lah. So kita ada persoalan yang macam The Raid lebih kurang macam Wira. Tetapi The Raid adalah macam pasal bangunan. Wira pasal bekas tentera ni apa semua. So motif kita nak tunjuk macam mana action tu
kita boleh buat untuk Betul. cerita tu. So kita orang try, macam saya try improve saya punya, macam ni fight, macam ni kalau pegang senjata. So saya belajar sikit by sikit kan untuk menjadikan satu benda yang gempak. Sebab dah macam Abang Yayan pun kata, dia pun tak sangka filem The Raid boleh orang luar terima kan. Power kot cerita tu. Power. The Raid Oh power gila. tu 2 ke. Saya sampai cakap, abang memang idola saya abang. Macam mana abang boleh fight lama-lama macam tu. Bila dah fight dengan dia macam, boleh lah buat. Tak boleh sebab lama pun fight lama. Tapi kalau stamina tak ada, takkan jalan macam tau. Kalau fight lama macam tu. Macam kau lah. Ada training tu. Yes, jujur cakap, kalau kata tak ada stamina, tak ada training, korang hanya macam sebab kadang-kadang ada juga macam contoh macam fikiran yang mengatakan macam tak payahlah training kan. Sebab bagi diorang macam nanti kat set pandai-pandai lah aku buat. On set kan. Kalau awak tengok macam mana saya kat set fight tanpa saya punya fight laju tu dah macam dah biasa dah tahu mana datang nak tumbuk mana saya dah tahu sebabkan saya training. Kalau kita tak training kita pun sama je bro. Betul. Itu yang membuatkan agak-agak kita berpeluang tak tengok Hairul Azrin bersilat pula akan datang. Boleh. Kalau macam saya cakap macam saya untuk filem Pascal saya buat effort sendiri tau. Saya masa tentera tu pegang senjata semua adalah cerita-cerita yang tak best untuk didengar kan, sejarah saya pasal senjata dulu. Boy. Agak sedih kan dulu. Okay, tak apa. So saya sampai mengeluarkan effort saya sendiri untuk belajar pegang senjata semua sampai benda-benda yang tak best terjadi. Kena tangkap apa semua. So benda-benda macam tu masa kalau awak tengok John Wick, diorang dah buat filem John Wick, diorang training rifle, pistol, cara pegang, semua menunjukkan diorang betapa hebatnya John Wick tu. Dan kami sebagai yang macam saya dah tahu tactical, kalau orang pegang tactical salah je saya dah macam ni salah ni. Macam John Wick, ni pro ni. Saya pun yakin. Apatah lagi kalau saya pegang senjata, komando, Special Force Pascal, saya pegang pistol yang macam tembak kan. So orang kan macam kau komando ni apa pegang macam ni. Kalau awak boleh check dalam filem Pascal, cari mana salah saya pegang teknik. Production memang training kan? Diorang, dan saya ada buat effort sendiri. Effort sendiri itulah yang macam saya cakap tadi. Kalau kata Hollywood, diorang akan bagi satu tempat tu kau training supaya power. Macam saya ada training kat Pascal juga, tetapi sebelum tu sebab Pascal saya masa 1 minggu je. Tak sempat tu. Untuk jadi pro tak sempat. So saya terpaksa cari cara sendiri untuk saya jadi power. Itu ada kisahnya tu. Kisah. Kalau awak tengok dekat luar-luar macam diorang ada training yang lama untuk membuatkan satu filem. Macam mana diorang terror pegang senjata reload. Sekarang ni kalau saya reload sebelah sana, saya boleh buka tu, insyaAllah lah saya boleh buka laju. Okay. Latihan. Ya. Inisiatif sendiri Okay, selain daripada Hairul Azrin kan, awak rasa siapa lagi yang mampu berlakon aksi yang baik, fighting kat Malaysia? Fighting itu saya tengok Zuarifin dalam filem baru dia ni. Retribution nampak believable. Nampak meyakinkan. Dengan member dia seorang yang Cina tu. Cina tu from China kan? Oh ya ke? Kau Malaysia. From China tu? Kau Malaysia. Okay, lain selain tu? Hong Kong kot ke Taiwan, saya lupa. Selain daripada itu nampak Zuarifin, saya nampak Saiz Sam of course. Saya nampak yang ni Pablo Amirul. Lepas tu Pablo Amirul. Lepas tu siapa lagi ya? Remy ada silat basic. Tapi jarang lah tengok dia beraksi kan. Mungkin dia memilih lagi kot kan. Dalam sangka lah. So itulah antara orang-orang yang saya rasa boleh. Diorang boleh sebenarnya. Mungkin diorang tak ada peluang lagi kan. Mungkin diorang macam saving dulu untuk kemudian. Macam saya cakap tadi lah, saya terlalu fokus ke action. Sebab tu saya macam awak cakap tadi, okay ke kalau nak saya bersilat? Of course, as long bagi saya training, bagi saya betul-betul proper training. Sebab saya pun tak nak malu kan. Mungkin kalau kata bertempur, silat, kalau rasa filem The Raid lah, dia buka silat masa opening je. Kan, dia buka. Yalah, betul. Bunga bila je. Fight, dah sama macam apa saya fight. So,
So betul. kita nak tunjukkan benda tu, itu yang paling penting. Dan kalau kata untuk saya bertempur, insyaAllah saya dah biasa bertempur. Cumanya saya nak bunga-bunga yang macam mencantik gitu kan. So Kunci-kunci dia. Itu yang benda yang kita nak. Dan kalau saya dilatih, of course saya nak. Saya pun selalu dapat dengar orang cakap, Errol berlakon cerita silat. Of course saya nak. Itu martabat kita kan. Macam filem Geran, director Ariel pun. Saya selalu borak dengan dia, director Geran kan. Dia pun antara orang independen yang try nak cuba nasib untuk orang hargai kerja dia. Oh, tapi dia dapat pengiktirafan Geran kan? Pengiktirafan luar negara kan? Bagus lah. Bangga, kita pun bangga. Macam saya cakap lah, kalau kata saya tak support awak, awak tak support saya, kita tak boleh. Kita hanya untuk nak bash sesama sendiri, dah lah kita tak kembang. Motif kita nak pergi jauh. Betul. Motif kita contoh macam, contoh saya pasal benda lain, pasal untuk korang faham analogi dia. Saya main game, saya main PUBG, betul. Saya main PUBG. Saya main dengan Indonesia punya tahu nampak. Kan, saya main benda tu. Ikutkan, saya tak dapat RM1 pun. Tetapi saya bantu dia sebab dia ada buat benda yang baik, dia ada bantu untuk orang-orang yang susah. So saya punya harapan dengan cara saya main dengan dia dapat star, dia dapat duit, so dia boleh tolong orang-orang yang susah di Indonesia. Dan juga kalau kata kat Malaysia pun saya ada juga buat cara saya dengan jenis macam tu. So macam sekarang ni, kalau kata korang tak support tengok filem saya, so macam mana orang nak, macam mana saya nak buat filem lain ataupun director-director lain nak buat filem yang berkualiti kalau tanpa orang beritahu wayang. Macam korang buat YouTube ni, kalau kata saya tak join, saya macam mungkin kehadiran saya sedikit sebanyak membuatkan ada viewers baru yang masuk. InsyaAllah, mana tahu betul. Kita sama-sama, itu yang saya cakap. Kenapa saya main dengan PUBG sana? Sebab saya tak dapat RM1 pun dan saya tak nak pun duit tu. Saya cuma dapat untuk dapat konten dia. So itu yang saya punya, saya lebih suka, macam saya cakap lah, kita as a team, awak support saya support awak. Okay bro, selain filem aksi Hairul Azri minat genre apa lagi? Komedi bro. Seram tak minat tapi buat cerita hantu cerita sikit pasal cerita arahan pertama tu. Filem ada hantu tu asalnya macam kita orang baru lepas habis buat filem. Ini saya ada dengar itu ni. Borak-borak itu. Pasal Wira kan. Masa lepas pada buat Wira, kita macam borak dengan, saya terfikir masa tu apa filem yang Mail Tote. Mail Tote. Masa tu dekat Astrofen meletup. Saya macam, wow, bestnya. Saya cakap, saya dah lama lah tak buat cerita-cerita buat filem ke apa. Jom, kata saya call address bro. Jom bro, kita buat filem yang untuk sesuatu, kita buat filem lain daripada genre kita action semua kan. Untuk suka-suka, untuk macam at least orang macam nak tengok macam mana kalau kata, asalnya saya nak minta dia yang direct. So lepas itu macam dia sibuk lah. Jadi kita jumpa dekat Golf Diving Range. You cari idea satu, I cari idea satu. Nanti kita bincang. Mantap, nanti I datang. Malam ni datang. Malam sebelum datang tu saya jumpa manager saya. Kau ada idea tak? Tak ada. Macam pasal kau macam ni lah, borak jadi. So macam ada hantu, orang manager atau macam manager cakap, apa kata cerita macam ni. So macam saya punya idea, bila saya jumpa Adrian malam tu, idea saya tak diterima. Tak diterima Tak, bro relax bro. Dia kata bro, idea ni tak best sebab aku ada cerita lagi best. Apa ni? Apa kata kita buat cerita macam ni, mantap Adrian, mantap. Tapi aku sibuk, dia assistant, you direct. Kalau you nak, kalau tak nak kita stop. Boleh? Saya bro, main boleh je bro. Serius bro, main boleh je. Macam mana aku nak direct ni? Bila dah 2-3 hari tu fikir macam, bro apa nak mula lah? Okay, you mula macam esok datang office. Okay, you kena ada ni, you kena ni. Sekarang you tengok cuma cerita tu. Okay, tengok. Okay, apa yang dapat? Ni borak dengan dia. Okay, you dapat ni. Okay, sekarang ni apa yang you nak mulakan? Sebab cerita kita dah ada. Apa you patut buat? Mana aku tahu apa patut buat? Scriptwriter. Panggil dia. Saya cari. Jumpa 1, 2, 3 orang semua macam okay. Jumpa sebab ni cerita Adrian. Cerita asal cerita dia. So Adrian akan brief. Cerita dia macam ni. Macam ni. Dah habis semua. Cerita story dah dapat. Walaupun susah orang dapat scriptwriter. So bila dah macam tu, saya tanya dia, bro,
shot macam mana? Kamera macam mana? Bro, kamera relax. Aku punya budak dia. Aku akan settlekan benda tu. Kau shoot. Okay, boleh. Lepas tu esok tu balik malam fikir tengok cerita tu, terfikir shot macam mana nak track in. Kenapa mood nak kena track in? Sebab kita tak sekolah punya. Macam nak track in semua. Betul dia macam tak boleh ni. Esok jumpa dia kau. Saya tiap-tiap hari pergi office dia tau masa tu. So saya pergi tiap hari dia, bro. Tiap hari. Sebab saya tak pandai. Kita tak tahu kan. iPad kan. Bukti. Saya tulis sama-sama. Lepas tu macam pergi jumpa dia. First scene bro. First scene kan. Pap, aku bantai white. Pap, kereta masuk ni contoh. Subcut ni kan. Macam mana aku nak buat scene ni menarik supaya aku pun tak bosan. Bro, setiap scene kau kena ada satu key point. Apa benda yang penting? Kena ada key point dia. Oh, macam tu. So banyak benda yang dia ajar membuatkan macam sampai satu masa bro, saya dah memang goyang gila bro. Aku rasa aku tak diri bro. Aku tak nak direct. Aku rasa takut. macam susah. Tak bro, relax je. Kau teman aku kan? Boleh lah aku datang kadang-kadang. Jangan macam tu kan. So banyak yang benda yang dia tolong fikirkan apa semua. Lepas tu AD dia, assistant director semua geng-geng dia. So dia dah brief diorang ni yang macam kalau kata Hairul kancong ke, dah ada backup. Kamera, tahu dah kamera ni apa semua. Cameraman bro, kamera apa you tak payah fikir lah. Like magic apa semua ni you tak payah fikir. You relax je bro. You relax je. Ini aku punya kerja. Kau direct je. Lepas tu bila nak buat macam masih takut bro. Bro takut bro. Ini bukan cerita kelakar. Ini bukan buat benda senang. Kalau saya buat untuk benda-benda yang macam untuk Instagram saya tak ada hal. Dia memang seram 100% horror lah, bukan seram komedi lah. Kena tengok lah. Cakap susah bro. Mungkin dari perbualan kita awak tahu saya suka apa, genre apa. Adalah tu, selit-selit tu. So, ini antara filem yang saya dengan Adrian fikir. Saya tahu dalam cerita-cerita kita akan rasa cerita ni sama macam ni, cerita sama tak? Macam cerita saya ni saya buat benda yang lain. Konsep yang lain. Okay, kisah pasal design poster sendiri tu apa cerita? So nak cakap bro. Bagilah peluang kat saya director baru. Tapi saya akui lah, saya pun tak pandai kan. Tak ingat ada apa-apa gimmick ke? Tak ada. Saya bro, daripada dulu lagi bro, saya bukan seorang yang suka gimmick nak mengatakan saya untuk promote filem saya. Saya bukan macam tu bro. Macam dulu macam Pascal ada benda-benda yang tak best jadi sebelum tu. Kalau awak ingat sejarah Pascal, macam-macam lah. Ada orang sampai macam tak nak tengok filem saya, nak boycott filem Pascal. So sebab apa bukannya orang yang suka buat-buat gimmick bro. Saya suka ni kerja saya, ni lah korang tengok. Saya bukan nak buat macam poster ni macam ni supaya korang bantai, korang akan tengok. Tak, itu bukan saya. Mungkin saya tak sedar, mungkin saya tak perasan, saya ada kekurangan, saya baru kan. Tak maaf lah kalau ada kekurangan. Saya harap korang boleh terima dengan saya punya arahan yang pertama ni. Lepas tu dekat Disney Plus pula, saya macam wow masuk Disney Plus So itu antara benda yang sebab Netflix kami beruntung sebab kami antara satunya filem buat masa sekarang ni yang filem original pertama kan. Sebab dulu ada satu tu Ghost Bride bukan filem, dia drop series. Itu pun Malaysia punya ni juga. Untuk filem memang tu je satu. So Disney Plus pula kami antara tiga filem yang masuk awal untuk Disney Plus Malaysia kan. So saya rasa macam beruntung lah, berbuah hati sebab walaupun saya lari pada action, saya buat Pasang Kau, saya dapat original first Netflix. Lepas tu bila saya buat cerita horror, saya dapat tambah pula arahan pertama saya masuk Disney Plus bro. So macam orang cakap bro, boleh ke masuk Disney Plus dengan kau punya poster macam tu? Okay, mungkin Disney Plus suka saya punya cerita, bukan poster saya kot. So mungkin cerita tu bagus, saya tak tahu. Kalau kata saya memang saya cakap filem saya bagus. Kita biasa lah. Betul. Kan. So that's why saya harap korang tengok dulu lah. Okay ni, mesti tengok punya, mesti. Kalau boleh cerita sikit pasal
projek Berserk kalau boleh lah. Oh. Dengar dapat projek luar negara filem. Macam saya cakap dia lah bro, orang semua nampak pada Wira kan, tapi sekarang ni lockdown apa semua, saya nak sembang pun bikin bimbang lah. Yalah. Kan kadang macam tak nak lah nanti orang, tak nak lah bro, orang akan Kan orang menaruh harapan. Even yang filem yang kalau saya dapat offer tu saya tak ada post apa-apa lagi pun, sebab saya tak sampai sana kan. Tapi macam mana boleh leak benda tu? Orang boleh tahu. Pocket boleh tahu. Satu dorang post lepas tu kat sana dah banyak ni lah artikel. Oh, dah masuk dalam okey ya. Sebelum Malaysia keluar ada 2-3 keluar. Alright, rasanya untuk sesi ni sampai sini saja dulu. Bonnie, Amir ada nak tambah apa-apa ke? Tak ada, okey Bonnie lah. Dia ada session ni kan. Tu lepas ni lah. Untuk perspektif aku rasa tak ada apa, tapi aku rasa beruntung lah dapat jumpa dengan Hairul Azrin pula lepas masa ni kan. Suara aku okey tak? Ke macam terlalu merdu? Kurang pitching lah bro. Okey. Sebelum dia melalut ke lighting dia ke apa, kita stop dulu kat sini. Terima kasih banyak Hairul Azrin sudi meluangkan masa kan dengan kita orang yang tak siapa-siapa pun ni. Betul? So okey. Bro. Saya dulu pun selalu cakap macam tu dekat orang-orang yang pelakon-pelakon yang besar. Wih, bestnya dapat jumpa abang. Saya ni siapalah. Mana tahu lepas ni korang lagi hebat daripada saya, harap jangan lupa saya, tu je. Okey. Apa any last word atau harapan tertinggi Hairul Azrin dalam bidang seni ni? Apa dia? Any last word tu. Hati-hati sikit Azrin. Ni apa Hairul? Any last word dia dah tanya dah tu. Apa-apa sediakan wasiat dulu. Saya harap industri filem kita akan berkembang maju sampai kita dah tengok Korea kan, atau boleh menang Oscar semua. Saya harap kalau bukan saya untuk mewakili Malaysia lah, kita tahu sekarang ni kita ada Hailey Golding berlakon dalam Snake Eyes, which is action punya filem, Datuk Mishayu. So saya harap kalau bukan saya anak Melayu yang dapat berlakon macam itu, mungkin antara korang yang viewers yang pernah dengar, mungkin antara korang 3 orang ni ke saya rasa tu tak tahu. So dengan harapan saya rasa saya nak benda tu jadi, kalau bukan saya pun. Bro, saya ni ambil barang kat bawah kutip pun saya pinggang sakit. Macam mana nak jadi pelakon aksi? Tak harap dia lebih pada harapan kita kepada pelapis-pelapis muda mungkin satu hari nanti, kalau tak sekarang kan. Nah, kita pun mengharap macam tu juga dulu kan. Pelapis muda kan. Pelapis muda. Wah, yang muda. Okey. Terima kasih, sampai sini saja. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa subscribe Bob Perspective. Assalamualaikum. Peace. Salam.